Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini, kru TV PSS akan menemu ramah seorang insan istimewa yang tidak asing lagi di sekolah kita. Kami amat bertuah karena dapat bersama insan yang telah menghambakan diri di dalam dunia pendidikan selama 35 tahun. Bersama-sama kami ialah Cikgu Dayang Saira Awang Wahab yang akan berkongsi nukilan rasa dan perjalanan panjang beliau sebelum melabuhkan tirai perkhidmatan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, orang kata setiap pertemuan ada perpisahan, tapi sebelum sampai ke garisan penamat, kami akan mencuri sedikit memori Cikgu. Bolehkah Cikgu kongsikan apa perasaan pertama Cikgu semasa mula-mula menjejakkan kaki ke sekolah ini dulu? Oke, perasaan cikgu sewaktu sampai di SK Padawan. Oke, cikgu sebenarnya 2013 datang ke SK Padawan, awal tahun lagi, awal Januari. Jadi cikgu sebetulnya dari Sipitang berpindah ke daerah Papar. Sebenarnya cikgu waktu itu, di saat itu cikgu sedang diuji dengan kehilangan seorang pasangan hidup lah. Jadi bila cikgu sampai di SK Padawan, sebenarnya cikgu pun tidak mengenal SK Padawan tu di kawasan mana, walaupun cikgu seorang memang berasal dari daerah Papar, tapi dari semenjak cikgu bila cikgu nampak bangunan sekolah ini, cikgu terus teringat cikgu pernah ditempatkan di sebuah sekolah yang di Beaufort yang sama seperti SK Padawan, yaitu SK Takuli. Jadi saya rasa seronok, sebab di sini bila cikgu masuk ke sekolah ini melapor diri, cikgu nampak beberapa orang yang cikgu kenal, terutamanya Cikgu Dayang Norma. Ada orang yang cikgu kenali, jadi cikgu gembira, walaupun cikgu sedih waktu itu sebenarnya. Sepanjang berkhidmat, apakah cabaran paling besar yang pernah cikgu lalui dan bagaimana cikgu mengatasinya? Cabaran yang paling cikgu rasa sedikitlah, ada satu tanggung jawab yang besar bila cikgu sampai di sekolah ini, bila cikgu dilantik terus menjadi PK Kokom, yang cikgu rasa cikgu selama ini tidak berminat sebagai pemimpin lah. Memang cikgu tidak berminat waktu itu. Tapi bila di sini saya telah ditawarkan untuk jawatan PK Kokom. Pada mulanya saya menolak, tapi ialah bila kita diberi dorongan, semangat, akhirnya saya terima. Jadi bila sudah saya berada, walaupun sambil mengajar dan jadi PK Kokom, saya terpaksa menggalas satu tugas yang luar daripada kebiasaan rutin saya. Jadi saya terpaksa mengikuti tugas-tugas Kokom itu, kata orang, mendalami sikit, belajar. Jadi pada permulaannya tu saya rasa tidak tahu mau bertindak macam mana, sebab semua pun baru, terutamanya kalau sesuatu pertandingan, macam mana mengurus sesuatu pertandingan. Sedangkan saya waktu itu tidak, sampai sekarang lah, memang saya tidak memandu kereta. Jadi untuk Kokom ini setahu saya ialah satu, perlukan pergerakan sama ada di dalam sekolah ataupun bergerak ke arena pertandingan ataupun mesyuarat-mesyuarat. Jadi ini adalah satu yang saya rasa masalah bagi saya yang tidak boleh memandu sendiri. Tapi alhamdulillah di SK Padawan ada kawan-kawan yang cukup memahami dan cikgu rasa benda itu jadi ringan. Oke, jadi itulah, pada mulanya kan cikgu tidak tahu macam mana mengurus Kokom ni. Dan bila cikgu berada di situ, cikgu tidak tahu macam mana kita nak mengatasi pelbagai masalah. Kalau mengantar murid itu dari segi keuangan, banyaklah perkara mau diatur. Jadi, tapi alhamdulillah sampai sekarang daripada cikgu yang tidak ada pengalaman, dan sehingga ini saya rasa satu yang saya rasa sudah yang
lebih baik daripada yang awal. Yang kita cakap kita tidak mampu, kita tidak boleh, tapi kita ada kawan-kawan, tahun demi tahun kita akan belajar, akhirnya kita akan boleh memantapkan apa yang sebenarnya kita tidak boleh. Oke, jadi yakin bahwa benda itu boleh. Dalam berpuluh tahun mengajar, ada tak peristiwa bersama anak murid yang paling tidak boleh dilupakan sehingga ke hari ini? Ini mengenai perjuangan. Bagaimana kita, cikgu dulu semasa di sekolah lama, kita kuliah yang lebih kurang serupa dengan SK Padawan. Cikgu ditempatkan mula juga daripada guru biasa yang tidak terlibat dengan UPSR, di mana sekolah cikgu waktu itu tidak mempunyai pencapaian lulus UPSR itu dikatakan 0% berturut-turut selama 3 tahun. Waktu itu cikgu belum ada di situ, kecuali dulu setiap pegawai pendidikan daerah ini mempunyai misi masing-masing. Jadi kebetulan cikgu sampai di SK Takuli, waktu itu memang sekolah itu sudah kosong, 100% matematik. Jadi saya di waktu itu mengajar di 0% sekolah yang cikgu ditempatkan tuh. Jadi bagaimana cikgu mau, sama juga cikgu terpaksa mengatur strategi, berusaha lebih melipat gandakan. Kenangan saya ialah yang paling manis ialah usaha itulah, maksud saya petang ada kelas tambahan, ada kayaknya malam ada kelas tambahan. Lepas itu macam kita sebakti dengan murid itu kan, jadi alhamdulillah dia satu ada pencapaian juga, pecah kosong waktu tahun itu. Jadi itu sesuatu yang saya dapat lupakanlah, memecahkan 0% itu. Apakah perkara pertama yang cikgu akan buat pada hari pertama perpisahan? Yang cikgu terbayang, bangun pagi, cikgu bayangkan cikgu sudah kosong daripada mengajar. Mungkin awal itu mungkin happy lah juga kan, sebab kita rasa tiada beban sudah di bahu kita. Jadi mungkin cikgu untuk relax dulu, bertenang sebelum merancang sesuatu. Jadi mungkin awal-awal ini cikgu akan untuk layan dulu bagaimana kehidupan tanpa bebanan tugas. Jadi mungkin selepas itu barulah mungkin saya akan melayan hobi dan perkara-perkara yang cikgu rasa sebelum ini oleh karena bertugas banyak kekangan yang cikgu tidak boleh buat. Mungkin selepas ini kita akan sibukkan diri dengan perkara-perkara yang dulu kita tidak boleh buat sebab kangen kerja. Sekarang ini mungkin dari segi hobi, berjalan, kita mungkin sedikit melancong lah. Apakah pesanan cikgu kepada rakan-rakan guru yang masih jauh perjalanan? Untuk guru-guru yang masih lagi panjang tempoh perkhidmatan, kita ingat sajalah apabila kita menjalankan tugas itu, niat kita itu memang menjadi satu kekuatan kita untuk mencapai matlamat itu. Ikhlas dan bekerja dengan seronok, jangan kita terlampau tertekan. Sebab itu kalau kita jayakan dengan keadaan yang tidak terlalu stres, kita akan mencapai sesuatu itu dengan lebih baik. Oke, jadi bersabar sajalah. Seandainya memang kerja untuk seterusnya ini, saya tidak boleh bayangkan bagaimana cabaran-cabaran yang sudah melibatkan teknologi ini. Jadi ini adalah satu cabaran yang saya sendiri pun berada di hujung perkhidmatan ini, menganggap itu pun satu cabaran untuk kami juga. Tapi saya harap generasi yang baru ini, teknologi bukanlah satu yang menjadi masalah lah, jadi lebih menyenangkan mungkin. Jadi saya harap berkhidmatlah dengan niat yang ikhlas. Apa yang kita mau capai itu usahakanlah sebaiknya.
Ah, Rasa-rasanya, apakah perkara yang paling dirindui nanti selepas bersara? Okey. Bagi cikgu, perkara yang akan cikgu rindukan ialah mungkin cikgu ni sudah lama jadi pendidik. Jadi mungkin rutin cikgu akan berubah 360 darjah daripada rutin yang pagi mengajar balik dan kerja tugas-tugas seorang guru dan juga pentadbiran. Mungkin cikgu akan rindu kawan-kawan cikgu. Cikgu akan rindu pelbagai aktiviti yang sesungguhnya sungguh menyeronokkan lah. Kita selalu ada membuat aktiviti yang selalunya melibatkan semua pihak. Jadi cikgu suka yang inilah yang melibatkan acara-acara majlis-majlis begini ni. Mungkin cikgu tidak akan dapat menyertai lagi dengan kita. Setiap kali kita ada satu acara, kita akan ada tema, kita akan merancang dia dengan sesuatu aktiviti yang mungkin saja tidak akan lagi dapat cikgu ulangi lagi lah. Sebab itulah juga yang meyakinkan diri cikgu untuk membuka daripada seorang yang pemalu, seorang lebih terbuka dan bergaul dan bermamasa dan menjadikan kita sebuah keluarga yang kita cikgu rasa di sini letak dia kita kerjasama itu. Mungkin sambil bekerja sama kita tahu juga kita akan membina satu hubungan yang erat dan kita mengenali antara satu sama lain. Jadi cikgu rasa ini tidak akan lagi terulang lagi. Jadi itu mungkin cikgu akan rindukan lah. Untuk murid-murid di sekolah ini, apakah harapan cikgu terhadap masa depan mereka? Oke, untuk murid-murid cikgu yang cikgu kasihi semua memang harapan cikgu ni ingin melihat semua murid-muridnya berjaya. Kalau cikgu cakap cikgu mau target begini, target berapa orang, cikgu memang akan usahakan begitu. Jadi semua itu tidak akan tercapai tanpa kerjasama murid-murid semua. Jadi semua guru akan berharap untuk membuat target yang terbaik untuk kamu. Tapi perlu usaha murid-murid juga untuk sama-sama berusaha. Jangan biarkan guru saja. Jadilah murid yang berakhlak, bertanggung jawab, dan berusahalah sebaik-baiknya dan hormat kepada semua orang. Jadi kalau kita berakhlak, kita akan menjadi insan yang lebih berdisiplin lah. Jadi apapun tugasan yang diberi kita, bila kita ada disiplin, kita sedar akan tanggung jawab. Jadi belajarlah rajin-rajin, hormatlah ibu bapak, hormat guru kamu. Terima kasih Cigo di atas segala perkorbanan yang tidak ternilai. Kami doakan semoga persaraan Cigo penuh dengan ketenangan, kesehatan yang baik, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Cigo mungkin bersara daripada tugas, tetapi Cigo tidak pernah bersara daripada hati kami. Selamat bersara Cigo Saira. Makasih. I love